Hey guys, welcome back to my channel. Saya Amruddin Ibrahim, banker, dan sekarang saya adalah digital realtor ataupun kita panggil property agent. So dalam video kali ini saya nak kongsikan tentang breakdown untuk pembelian rumah bernilai RM600,000. Rata-rata rumah teres dekat kawasan bandar-bandar ni hampir dalam RM500,000 dan ke atas lah. Klang Valley untuk satu rumah teres harga dah bernilai RM700, RM800. In fact, kalau prime area lagilah dia boleh mencecah sehingga million. So dalam video kali ini kita akan pergi kepada 5 perkara. So pertama sekali kita akan tengok apakah profile background untuk orang ataupun individu yang layak membeli rumah ni. Kedua adalah kita akan tengok dari segi closing cost. Sebelum kita memiliki kunci rumah tersebut, kita ada closing cost yang kita perlu bayar. Seterusnya kita akan tengok dari segi financial cost. So kalau individu tersebut beli rumah ni secara bukan cash, so dia perlukan financing daripada bank lah. So that is the cost yang kita akan tengok. Seterusnya kita akan tengok yang paling ramai orang nak tahu adalah berapakah commission untuk seorang realtor ataupun property agent. Dan akhir sekali kita akan sentuh sedikit apakah rule of thumb untuk kita spend dari segi kita punya renovation rumah tersebut. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. So perkara pertama adalah untuk buyer profile. So of course untuk value rumah bernilai RM600,000 ni kita ada spesifik buyer profile yang kita kena filter terlebih dahulu lah. So I would say that untuk beli rumah tersebut kita boleh ambil kategori upper M40 dan T20. So untuk golongan M40 yang lain, mungkin dalam middle M40 ataupun below M40, boleh nak beli rumah ni tak ada masalah. Cumanya mungkin kita kena join loan sama ada dengan adik-beradik ataupun dengan kita punya spouse. So I would say kalau macam seseorang tu nak beli rumah bernilai RM600,000 ni, seelok-eloknya dia punya pendapatan ataupun income dia tu sekitar dalam RM9,000 ke atas. So that is what we call healthy buyer lah. Maksudnya dia boleh bayar installment tersebut tanpa ada apa-apa masalah dengan bank. So as a bank, I would say kita ambil 30% daripada dia punya income tu adalah untuk bayar kita punya installment rumah. Sebab apa? Sebab the rest tu adalah untuk komitmen dia yang lain lah. Dan kita akan pergi kepada closing cost. So closing cost ni adalah, bear with me, dia adalah sangat penting untuk kita tahu. Fasa awal ni adalah cost yang paling banyak kita kena keluarkan lah. So untuk closing cost ni saya divide kepada dua. Pertama adalah kita panggil sales purchase agreement ataupun SPA/MOT, Memorandum of Transfer. Lepas tu kita akan pergi kepada loan agreement. Dan akhir sekali dalam kategori ni adalah dari segi valuation cost. So yang pertama sekali untuk subkategori SPA ataupun MOT, so kita panggil sebagai legal fee. So legal fee ni adalah kos yang kita kena bayar kepada lawyer untuk sediakan agreement antara buyer dan juga seller. So kena ingat, sebab SPA ni dia melibatkan dua golongan, iaitu buyer dan juga seller ataupun developer. As a lawyer kena sediakan this legal agreement lah. So how much yang kita perlu bayar, dia ada price tier. Anda boleh refer gambar dekat sini kalau anda nak lebih detail berapa sebenarnya tier-tier tersebut. Jadi untuk legal fee yang kita kena sediakan adalah sebanyak RM7,250. Yang kedua adalah kita kena bayar dari segi stamp duty. So stamp duty ni pun buyer akan bayar juga. Dia pun mengikut price tier yang government Malaysia dah tetapkan. So untuk hartanah bernilai RM600,000 ni, so roughly kita kena bayar dalam RM12,000. Okay, seterusnya adalah dari segi loan agreement. So macam saya cakap tadi, loan agreement ni kalau orang tu tak beli secara cash, dia akan melibatkan satu lagi cost di antara buyer dan juga bank. Sebab this bank dia yang memberikan financing kepada kita, so of course there must be a legal binding agreement yang lawyer kena sediakan. So pertama sekali legal fee untuk loan agreement ni adalah RM6,650. Dan sementara untuk stamp duty ni RM2,700. Dan akhir sekali untuk kategori ni iaitu valuation cost. So valuation cost ni biasanya sebelum bank tersebut memberikan kita loan, so bank akan hire ataupun upah valuer untuk nilaikan rumah kita tersebut sama tak dengan SPA. Dan ianya sekitar dalam RM1,749. So total yang buyer perlu bayar untuk closing cost ni adalah bernilai RM30,349. Okey, seterusnya adalah dari segi financing cost. Most of the time kalau macam
macam kita tengok pembelian-pembelian rumah dekat luar sana, dia memerlukan financing daripada bank. Jaranglah orang boleh beli secara cash secara 100% ni kan. Kita kena sediakan yang pertama sekali adalah down payment. So down payment ni adalah biasanya 10% daripada kita punya value rumah. So kalau macam hartanah yang kita cakap ni 600,000, so 10% adalah sekitar 60,000. So down payment ni kita boleh keluarkan daripada kita punya fund sendiri, ataupun kita ada option untuk keluarkan melalui KWSP. So kita ada account 2 yang kita boleh keluarkan untuk pembelian rumah. Another 90% adalah daripada financing bank lah. So nilai 60% tu sekitar dalam 540,000. So this is the financing cost yang kita kena pinjam daripada bank. So kalau rumah yang anda nak beli ni adalah rumah pertama ataupun kedua, should be no problem untuk anda dapat 90% loan. So cumanya kalau macam ini adalah rumah ketiga yang anda nak beli, bank tak akan bagi 90%, bank hanya boleh bagi dalam 70%. So dengan financing sebanyak 540,000 ni, monthly installment yang kita perlu bayar lebih kurang dalam 2,500 lah. So ini belum termasuk lagi MRTA ataupun kita cakap home insurance yang biasanya bank akan masukkan sekali ke dalam kita punya loan. So just imagine katakanlah kes-kes macam artis beli rumah katakanlah bernilai 10 juta. Deposit yang dia kena sediakan adalah sekitar dalam 1 juta. So suddenly bila dia pergi kepada bank, dia nak cakap nak pinjam another 9 million. So bank macam okay, so bank akan minta kita punya dokumen lah dari segi income document, sama ada kita punya income document ni strong ataupun tak. Contoh kalau macam anda seorang employee, anda ada 6 bulan ataupun 12 bulan caruman EPF, should be no problem. Okay, seterusnya adalah part yang paling ramai orang nak tunggu, iaitu dari segi commission. So berapa sebenarnya commission yang agent ataupun realtor ni akan dapat sekiranya dia boleh menjual rumah berharga 600,000 ni. So secara konvensional, kalau dekat Malaysia ni, untuk mudah faham, kesemua subsale ataupun secondary market yang ejen tu berjaya jual, dia punya commission fee adalah 3%. So kalau rumah tu bernilai 600,000, 3% adalah sekitar dalam 19,000. Wow. Sementara projek ataupun rumah yang saya cakap ni, ia adalah kita panggil sebagai primary market ataupun under construction punya projek. So biasanya developer bagi dalam 1.5%. So 1.5% darab 600,000, so roughly dia punya commission dalam 9,000 lah. Wow. Ada orang cakap banyak, ada orang cakap tak banyak. Kalau anda cakap tu banyak, I would say depends, sebab daripada 9,000 yang saya dapat tu, kita akan pergi kepada brokerage split. Brokerage split, kita akan pergi kepada co-broke, kita belum masuk part marketing, ads dan sebagainya, which is saya tak akan sentuh dalam this part. So bila dapat commission macam tu, adakah property agent ataupun saya akan stop? Of course saya tak akan stop, sebab daripada duit ataupun commission tu, kita nak expand lagi kita punya business. Those cost kita akan pergi kepada marketing, kita akan pergi kepada ads. So cost tu kita akan pergi kepada macam mana kita nak kembangkan lagi kita punya business, macam mana kita nak buat good recruitment, macam mana nak make sure rumah yang kedua, ketiga dan seterusnya akan datang akan pergi kepada lebih ramai orang. Lagi senang kita nak jual. Macam mana kita nak build kita punya profile supaya sebelum ni kita boleh jual harga sebanyak 500,000 dengan modal ataupun commission tersebut, kita nak pergi ataupun kita nak jual rumah yang berharga 1 juta ataupun 2 juta dan seterusnya. So that is mindset yang perlu ada as a digital realtor, sebab kalau macam dengan duit tu dia dah tak bekerja, dia dah macam joli sakan dan sebagainya, so dia kena ingat bahawa bulan depan dia dah tak ada commission. So daripada 9,000 tu, dia kena jadikan stepping stone untuk the next journey dalam dia punya business as a digital realtor lah. Dan akhir sekali, sebagai extra tip, renovation cost. The rule of thumb untuk renovation cost ni adalah sekitar dalam, kita kena spend kalau boleh jangan lebih daripada 10% daripada kita punya value rumah. So kalau macam case tadi, rumah kita adalah sekitar 600,000. So maximum cost ataupun cost yang paling ideal yang kita kena keluarkan adalah sekitar dalam 60,000. So dari segi furniture, dari segi kitchen cabinet apa semua, cumanya might be those cost akan jadi higher sebab sekarang ni raw material pun makin mahal dengan inflation and what not. So probably that 10% tu dah lagi macam tak relevan. Tapi for starting, kalau macam ini adalah rumah pertama anda, untuk 60,000 tu untuk anda spend on the renovation cost is good enough. So tu je perkongsian saya dalam video kali ni. So sekarang ni adalah masa untuk saya cari buyer untuk rumah ni. So hopefully video ni memberikan manfaat. So kalau macam anda baru jumpa channel ni, selamat datang. So kalau macam anda belum pernah subscribe pada this channel, boleh consider untuk subscribe. Dan kalau anda adalah merupakan kategori yang saya cakap tadi, those profile buyer yang kena dengan
rumah bernilai 600,000 ni, anda boleh klik dalam video dekat bawah. So kita boleh chit-chat dan kita boleh bincang dengan lebih detail. Okay? So itu je dalam video kali ni. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.